اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Anak-anak yang saya kasih sekalian, alhamdulillah bertemu lagi untuk PDPR Maya. Dan untuk kali ini kita akan sambung untuk siri yang ke-6. Tajuk yang ke-6 minggu ini, minggu yang ke-6, iaitulah masih lagi dalam tajuk akidah. Pada pertemuan yang lalu telah pun kita bicarakan tajuk yang ke-5 atau standard kandungan 5.1, iaitu merumuskan kefahaman tentang pahala dan dosa. Manakala kita akan sambung pada kali ini, iaitulah 5.2, iaitulah tajuk merumuskan kefahaman tentang dosa-dosa besar. Anak yang dikasihi sekalian, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada kali ini, kita mulakan dahulu dengan bacaan doa. Jadi anak-anak bersama-sama dengan Ustaz untuk membaca doa agar diberikan keberkatan dalam pelajaran dan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmah-Mu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu dan kurniakanlah kami kefahaman. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Anak-anak yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan menyambung kembali pembelajaran kita untuk siri yang seterusnya, itu siri yang ke-6 ya, pada kali ini. Itu tajuk 5.1 5.2. Apa isi penting yang kedua atau subtopik? Subtopik yang kedua, 5.2 daripada bahagian akidah, merumus kefahaman tentang dosa besar secara beradab dan istiqamah. Jadi kita tengok standard pembelajaran. Dia ada 4 standard pembelajaran. Iaitulah yang pertama, anak-anak boleh menyatakan pengertian dosa-dosa tersebut. Itu 7 dosa besar yang disenaraikan untuk pembelajaran kita. Iaitu pertama, menderhakai ibu bapa. Yang kedua, berzina. Yang ketiga, arak dan dadah. 4, riba. 5, judi. 6, mencuri. 7, memfitnah. Kemudian standard yang kedua, 5.2.2, menjelaskan kesan melakukan dosa-dosa tersebut. Yang ketiga, menerangkan cara menghindari perlakuan tersebut. Dan yang keempat, meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhati setiap perbuatan manusia. Jadi kita terus kepada satu-satu standard pembelajaran. Okay, kita pergi kepada standard pembelajaran
Yang pertama, menyatakan pengertian dosa-dosa besar. Jadi anak-anak kena tahu dan faham dan ingat akan pengertian atau maksud bagi 7 dosa besar yang disebutkan sebentar tadi. Yang pertama, menderhakai ibu bapa. Maksud dia tidak mentaati perintah ibu bapa yang tidak bertentangan syarak, menyinggung perasaan dan berlaku kasar terhadap ibu bapa. Dan banyak lagi contoh-contoh derhaka kepada ibu bapa. Cukup di sinilah yang menjadi utamanya, tidak mentaati perintah ibu bapa. Jadi anak bila mana diperintahkan atau disuruh oleh ibu bapa, selagi mana tidak bertentangan dengan syarak, maka anak itu wajib aku dan patuh kepada apa yang diperintah atau disuruh oleh ibu bapa. Baik, yang kedua, kita tengok picture ni, anak derhaka semakin ramai, wal-iyadu billah. Jadi sebolehnya kita sedar akan hubungan kita dengan ibu bapa. Kenapa antara dosa besar, itu menderhaka ibu bapa ni antara dosa besar? Karena pengorbanan dan jasa ibu bapa terhadap kita ni, Masya Allah, Tabarakallah, begitu besar sekali, banyak sekali. Tanpa mampu dapat kita membalas akan pengorbanan dan jasa yang diberikan oleh ibu bapa kepada kita sejak lahir lagi, atau sejak dalam kandungan ibu lagi. Baik, dosa besar yang kedua, zina. Melakukan persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah. Ini maksud dia. Zina ni iaitu hubungan persetubuhan yang haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah. Baik, yang seterusnya, arak dan dadah. Sejenis minuman yang memabukkan. Ini arak. Sejenis minuman yang memabukkan yang diperbuat daripada perahan buah-buahan yang diperah. Dadah ialah sejenis bahan yang mengkhayalkan dan menghilangkan daya fikir. Kedua-dua ni merosakkan atau disebutkan menghilang kewarasan akal berfikir secara waras. Baik, terus kepada dosa besar yang seterusnya. Baik, riba. Riba pertambahan bayaran atau faedah dalam urusan pinjaman, hutang piutang, pertukaran makanan yang sejenis dan pertukaran mata wang. Ada pertambahan dari sudut Allahumma salli ala Muhammad, jangka masa, jangka masa bayaran dan lain-lain lah. Nanti kita akan bicarakan secara lebih detail. Seterusnya, judi pertaruhan yang melibatkan wang atau barangan. Mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi tanpa izin. Macam gambar ni. Macam gambar ni, dia curi wallet atau dompet secara senyap-senyap ni, secara sembunyi. Fitnah, menuduh seseorang tanpa bukti. Baik, itu demikian maksud kepada dosa-dosa besar yang perlu difahami oleh anak-anak pelajar semua. Baik, seterusnya, kita pergi kepada standard pembelajaran yang kedua. Yang pertama tadi, mengetahui akan maksud bagi setiap dosa-dosa besar tadi. Yang kedua, menjelaskan kesan melakukan dosa-dosa tersebut, 7 tadi. Pertama, mendapat balasan dosa dan akan diazab di akhirat. Yang kedua, menjatuhkan maruah diri, keluarga dan masyarakat. Ayat ini yang terlibat dengan zina, menderhakai ibu bapa. Kemudian menghilangkan kewarasan akal berfikir, yakni khusus kepada arak dadah. Memecah belahkan masyarakat dan memutuskan ikatan silaturahim, lebih kepada fitnah. Fitnah. Dosa besar, fitnah mencuri tadi. Baik. Jadi cukup kita memahami kesan melakukan dosa besar ini, memberikan rasa takut dan gerung gentar kepada diri kita, agar dapat kita menjauhi dari dosa-dosa besar yang disebutkan tadi. Baik, kita pergi kepada standard pelajaran yang ketiga pula.
menerangkan cara menghindari perlakuan tersebut. Bagaimana cara untuk kita nak menjauhkan diri, menghindari dari dosa-dosa besar tersebut? Pertama, mendalami ilmu agama dan bertakwa kepada Allah. Dan di sini dua poin atau dua isi. Pertama, mendalami ilmu agama, benar-benar memahami, menghayati. Yang kedua di sini bertakwa, tak apa itu kita sebutkan beriman, benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, memilih rakan yang baik dan berakhlak mulia. Dalam nak berkawan ni kena pilih kawan-kawan yang baik agar kita terbimbing untuk melakukan kebaikan. Jangan memilih kawan-kawan atau rakan-rakan yang tidak berakhlak mulia. Karena boleh jadi kita akan terbimbing dan terarah melakukan keburukan yang dilakukan oleh kawan kita. Seterusnya, meningkatkan amal ibadah. Ini memperbanyakkan amal ibadah, menjauhkan amalan negatif. Dua sini. Satu, meningkatkan amal ibadah. Yang kedua, menjauhkan daripada perkara-perkara negatif atau perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Dan yang terakhir, yang keempat ni dia mai ke tengah. Melazimi istighfar, memperbanyakkan memohon keampunan kepada Allah. Berdoa agar dijauhkan daripada dosa. Yang seterusnya yang terakhir, berdoa ni. Sentiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Baik dosa-dosa besar yang kita pelajari tadi 7, malah banyak lagi dosa-dosa besar yang lain yang tidak termasuk dalam standard pembelajaran ini, agar segala dosa-dosa besar ni memberikan ketakutan kepada kita untuk melakukan dosa-dosa besar tersebut. Seterusnya untuk standard pembelajaran yang terakhir, itulah 5.2.4, meyakini bahawa Allah sentiasa memerhati setiap perbuatan manusia. Baik anak-anak, Allahumma salli ala Muhammad, perlulah sentiasa bertanggungjawab dan amanah dalam melaksanakan tugas yang diberi. Kemudian melazimi taubat dan memohon ampun kepada Allah. Dan terakhir, menjaga batas pergaulan dan memilih rakan yang baik. Jadi ini antara jalan untuk kita nak Allahumma salli ala Muhammad, benar-benar yakin bahawa Allah sentiasa merhati setiap perbuatan kita. Dengan demikian, Allahumma salli ala Muhammad, kita takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa besar khususnya. Jadi anak-anak yang dikasihi sekalian, maka demikian 4 standard pembelajaran yang kita telah pelajari pada kali ini untuk tajuk yang kedua dari bahagian akidah. Saya berharap agar anak-anak faham untuk tajuk pelajaran yang kedua ini atau 5.2 ini, dan dikurniakan perasaan gurun gentar, takut daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa-dosa besar ini. Jadi sekali itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepahaman kepada kita dan masukkan dalam hati jiwa kita perasaan takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan digolongkan sebagai golongan hamba yang soleh-solehah dan beroleh kebahagiaan dan kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Amin. Sekali itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.